Kekaguman Bapak Denmark, perubahan mengejut. Anak gadis selepas pulang dari Malaysia. Saat bertemu semula di lapangan terbang, si bapak serta-merta menghela nafas terkejut. Anak gadisnya Lena, yang melanjutkan pelajaran di Malaysia kembali untuk percutian singkat. Seharusnya ia adalah pelukan kegembiraan. Setelah lama terpisah tetapi Lena di hadapannya kini berbeza sama sekali dari sebelumnya. Denmark sebuah negara kecil di Eropa Utara yang terdiri daripada semenanjung Jutland dan banyak pulau terkenal di seluruh dunia sebagai negara kebajikan. Ia sering menduduki tempat teratas dalam ranking kebahagiaan global. Ibu negara Copenhagen mempunyai laluan basikal yang terancang dan kesadaran alam sekitar yang tinggi dalam kehidupan seharian. Keluasan tanahnya kira-kira sama dengan Malaysia dengan populasi sekitar 6 juta. Denmark terkenal dengan budaya kulinari yang ringkas dan sebagai tanah air kisah dongeng. Lena adalah anak perempuan yang sangat dinanti-nantikan oleh Henrik, seorang profesor university, dan Karen, seorang suri rumah tangga yang menyokong. Henrik berusia lebih 40 tahun. Ketika menyambut kelahiran ini, menyebabkan kasih sayang ibu bapa terhadap Lena lebih mendalam. Ketika dia jatuh, ibu bapaknya segera berlari mendapatkannya. Apa sahaja yang dia mahukan, mereka akan berusaha untuk memenuhinya. Bagi mereka, Lena adalah harta yang dijaga dengan penuh kasih sayang. Walau bagaimanapun, apabila dia membesar, Lena mula menunjukkan sisi yang berbeza daripada kanak-kanak seusianya. Dia akan hilang kawalan emosi disebabkan perkara kecil, dan dia tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan rakan-rakan. Dia adalah apa yang dipanggil anak yang mudah marah. Mungkin anak ini mempunyai jiwa seni, Henrik memberitahu dirinya. Karen juga berbincang dengan suaminya. Jangan bandingkan dia dengan anak-anak lain lagi. Tetapi jauh di lubuk hati mereka sentiasa ada rasa tidak tentram. Jika dia membesar begini, adakah dia akan terasing dalam masyarakat? Satu titik perubahan besar telah mengubah nasib Lena, yaitu pertemuan dengan seorang pelajar perempuan dari Malaysia yang belajar di Denmark. Hari pertama Lena bertemu Mei Ling menjadi titik perubahan yang mengubah hidupnya. Pada masa itu, Lena sedang bergelut dengan hubungan sosial di sekolah. Dalam kelas, dia akan meletup emosi apabila berlaku ketidakselesaan, malah memukul rakan atau membaling barang. Lena sendiri menyesal selepas itu, tetapi dia tidak paham mengapa dia tidak dapat mengawal dirinya. Rasa terasing semakin memuncak setiap hari. Ibu bapak yang tidak tahan melihat keadaan itu memutuskan untuk mengupah seorang tutor. Mereka merasakan Lena bukan sahaja perlu meningkatkan pelajaran, tetapi juga memerlukan seseorang yang boleh menemaninya dan menenangkan pikirannya. Mei Ling, seorang pelajar antara bangsa, diperkenalkan kepada mereka. Kali pertama Mei Ling datang, dia adalah seorang wanita yang beberapa tahun lebih tua daripada Lena dan mempunyai perwatakan yang tenang. Senyumannya yang lembut dan sapaannya yang sopan membuatkan Karen merasakan bahwa orang ini tidak bermasalah. Kelas pertama adalah permainan menukar bahasa Denmark dan frasa mudah bahasa Melayu. Apabila Lena berkata, Hedge, Mei Ling membalas dengan senyuman selamat petang dan memintanya mendengar sebutan itu berulang kali. Lena merasakan rasa tenang yang luar biasa. Bukan sahaja kata-katanya diterima, tetapi ia juga boleh diubah menjadi bahasa negara lain. Ini membuatkan dia merasakan dunia seolah-olah sedikit meluas. Namun kemarahan Lena tidak hilang sepenuhnya selepas itu. Suatu hari rancangan belajar yang telah ditetapkan tiba-tiba berubah. Lena menendang kerusi sehingga jatuh. Suasana di dalam bilik menjadi tegang. Ibunya Karen juga hilang kata-kata. Tetapi Mei Ling tidak panik. Dia hanya melihat mata Lena dan berkata dengan suara yang tenang, Lena, awak rasa kecewa kan? Tapi saya paham perasaan awak. Pada saat itu hati Lena tersentak. Selama ini orang dewasa hanya menyuruhnya bersabar. Tidak pernah ada sesiapa yang coba memahami perasaannya. Tetapi Mei Ling berbeza. Dia tidak menafikan kemarahan Lena, sebaliknya meluahkan rasa kecewa dan sedih di sebalik kemarahan itu dalam kata-kata. Lena berpikir, akhirnya ada orang yang paham. Dengan itu, sebagai titik permulaan hubungan antara mereka berdua semakin mendalam. Mei Ling akan memuji karya lukisan Lena secara spesifik. Pilihan warna awak unik. Bentuk ini mempunyai daya tarikan yang kuat. Dia menghormati jiwa seni Lena dan memberinya ruang untuk mengekspresikan diri secara bebas. Apa yang paling mengesankan ialah budaya Malaysia yang diceritakan oleh Mei Ling. Di Malaysia, budi bahasa dan semangat muhibbah sangat dihargai. Semua orang mengambil berat antara satu sama lain. Walaupun berbeza pendapat, mereka akan mencari jalan untuk mencari keselesaan bersama.
Bagi Lena, kata-kata ini seolah-olah membuka pintu ke dunia baharu. Dia paham bahwa ada cara hidup yang tidak perlu menekan perasaan sendiri, tetapi boleh bekerja sama sambil menghargai perbezaan. Tidak lama kemudian, keinginan yang kuat untuk memahami Malaysia mulai tumbuh dalam hati Lena. Dia merasakan secara naluri bahwa negara yang berbeza bahasa dan budaya itu pasti mempunyai sesuatu yang boleh mengubah dirinya. Ini tidak dijangka oleh ibu bapaknya, tetapi pertemuan inilah yang membawa kepada keputusan besar Lena untuk belajar di Malaysia. Pertemuan dengan Mei Ling membuatkan kerinduan Lena terhadap Malaysia semakin bertambah. Kisah yang diceritakan oleh Mei Ling tentang 4 musim di Malaysia, kehidupan kampus dan pelbagai makanan jalanan semuanya berbeza sama sekali daripada kehidupan seharian di Denmark. Ia dipenuhi dengan warna-warna cerah. Terutama semangat muhibah itu menyentuh hati Lena. Tidak menekan diri sendiri tetapi mengambil berat antara satu sama lain. Sambil menghargai perbedaan. Ini adalah sikap yang Lena dambakan selama ini. Di meja makan malam Lena tiba-tiba berkata, "Saya mau belajar di Malaysia." Garpu di tangan ayahnya serta-merta terjatuh. Ibunya Karen terkejut sehingga tidak dapat berkata-kata. Selepas keheningan, seketika Henrik akhirnya berkata, "Lena, awak serius ke?" Lena mengangguk. Matanya bersinar dengan cahaya keazaman yang tidak berbelah bahagi. Anak gadis yang dahulu menangis karena cepat marah kini kelihatan matang. Ibunya Karen berasa sebak. "Awak boleh ke seorang diri di negara asing." Bahasa dan budaya pun berbeza, suaranya bergetar karena bimbang. Tetapi Lena hanya melihat ibunya dan menjawab dengan tenang. "Sebab itulah saya mau mencoba. Saya mau menjadi mesra dan tabah seperti orang Malaysia." Mendengar ini, Henrik menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang bapa, dia mahu anaknya kekal di sisinya. Tetapi pada masa yang sama, dia berbangga dengan keazaman Lena untuk mencipta masa depannya sendiri. "Baiklah, tapi awak kena janji dengan saya. Tak kira betapa susahnya, awak tak boleh putus asa. Kena teruskan sampai habis." Suaranya bercampur antara ketegasan dan kelembutan. Maka keluarga itu mula membuat persiapan untuk belajar di luar negara. Lena belajar bahasa Melayu dengan gigih setiap hari. Dia memenuhi buku notanya dengan tulisan dan berlatih dialog berulang kali dengan Mei Ling. Walaupun sebutan sukar apabila perbendaharaan kata yang boleh digunakan semakin bertambah, keyakinan mula tumbuh dalam hatinya. Dia juga sangat terkesan apabila menonton drama-drama Malaysia. Setiap kali ini berlaku, Lena merasakan bahwa budaya Malaysia yang jauh itu sedang meresap sedikit demi sedikit ke dalam dirinya. Akhirnya tiba hari keberangkatan. Di lapangan terbang, wajah Lena yang memegang beg pakaian bercampur antara gemetar dan teruja. Ibunya Karen menahan air mata dan memeluk anak perempuannya. Ayahnya Henrik menepuk belakangnya dengan kekok. "Lena, percaya pada diri sendiri. Kami santiasa di belakang awak." Lena tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih. Saya pasti akan berjaya. Saya akan kembali setelah menjadi matang di Malaysia." Melihat anak gadisnya hilang di pintu masuk penerbangan, hati ibu bapa dipenuhi doa. Jalan baharu yang dipilih oleh anak perempuan, mereka dipenuhi dengan kerisauan, tetapi juga harapan untuk masa depan. Apabila pesawat mendarat di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA, jantung Lena berdebar kencang. Ini Malaysia, papan tanda yang asing orang ramai, yang mesra, tetapi teratur, dan udara panas yang lembab di lapangan terbang. Semuanya baharu dan memberikan kejutan yang hampir melumpuhkan. Namun dalam beberapa minggu pertama, dia menyadari bahwa kehidupan belajar di Malaysia yang diimpikannya sama sekali tidak mudah. Di dalam kelas guru, bercakap dengan pantas, dan dia hampir tidak dapat memahami perkataan bahasa Melayu yang ditulis di papan hitam. Dia juga tidak paham selanga yang digunakan oleh rakan sekelas. Rasa kesepian karena tidak dapat menyertai perbualan semakin bertambah. Di dewan makan pelajar, dia menghadapi kesukaran menggunakan penyepit. Kadang-kadang dia tidak dapat menelan makanan karena bimbang akan pandangan sekeliling. Bolehkah saya benar-benar bertahan? Ada hari-hari dia menangis di bilik asramanya yang kecil. Apa yang menyokong Lena adalah kehangatan rakan-rakan sekelas Malaysia. Dalam kelas, apabila dia keliru karena tidak memahami peribahasa Yasmin, rakan di sebelahnya diam-diam menghulurkan buku nota. Perkataan ini bermaksud ini. Dia menerangkan dengan lembut. Pada saat itu Lena merasakan kehangatan yang menjalar di hatinya. Begitu juga semasa latihan sukan tahunan. Lena yang sering gagal semasa latihan pertukaran baton dalam lari berganti-ganti
diberitahu oleh rakan-rakan. Tak apa kita berlatih sama-sama. Selepas sekolah, selepas berlatih, berulang kali mereka akhirnya dapat menangkap masa yang sesuai. Lena merasai kegembiraan bekerja sama, buat kali pertama. Kehidupan sekolah menengah di Malaysia dipenuhi dengan budi bahasa dan semangat muhibbah. Apabila seseorang menghadapi kesukaran orang lain, secara semula jadi akan menghulurkan bantuan. Walaupun berbeza pendapat, mereka saling menghormati dan coba berkomunikasi. Sikap ini bagi Lena yang terasing sejak kecil karena tidak dapat mengawal kemarahannya adalah dunia baharu. Pada hari-hari, kantin Lena ditugaskan untuk menjual makanan di gerai kelas. Pada mulanya suaranya bergetar karena gementar, tetapi dengan galakan rakan-rakan yang melaungkan, selamat datang dia perlahan-lahan dapat melayani pelanggan dengan senyuman. Apabila pelanggan berkata kepadanya, "Terima kasih." Bahasa Melayu awak bagus Lena berasa gembira dari lubuk hati. Saya pun boleh bantu orang lain. Apabila dia berpikir, begitu rasa kesunyian dari masa lalunya di Denmark mulai cair sedikit demi sedikit. Sudah tentu bukan semuanya berjalan lancar. Kadang-kadang dia menghadapi halangan bahasa dan berasa kecewa karena salah paham. Tetapi, setiap kali ini berlaku, rakan-rakan sekelas akan berada di sisinya. Lena cakap perlahan-lahan dalam bahasa Melayu tak apa. Dengan sokongan dan galakan ini, Lena melangkah ke hadapan sedikit demi sedikit. Begitulah, dengan mengatasi pelbagai cabaran di Malaysia, perubahan benar-benar berlaku di dalam diri Lena. Dia berubah daripada dirinya yang dahulu, yang tidak dapat mengawal kemarahannya kepada dirinya, yang sekarang yang boleh bekerja sama dengan harmoni dengan rakan-rakan. Itu adalah saat di mana budi bahasa dan semangat muhibah mula berakar di hatinya. Lena yang semakin terbiasa dengan kehidupan di Malaysia mengalami satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan, yaitu pertemuan dengan kulinari Malaysia. Suatu hari, Lena dijemput ke rumah rakan sekelas Yasmin untuk makan malam keluarga. Meja makan dipenuhi dengan nasi biryani, rendang daging, acar timun, dan periuk besar sup tulang yang beraroma. Makanan-makanan yang tidak pernah dilihat di Denmark itu tersusun mengeluarkan aroma yang harum. Perkara pertama yang dia coba ialah rendang daging. Rasa rempah yang kaya dan tekstur daging yang lembut membuatkan Lena terpegun. Masakan telur di Denmark kebanyakannya omelet atau telur rebus, tetapi gabungan. Rendang yang kaya rempah ini adalah kejutan baginya. Seterusnya ialah sup tulang. Aroma yang pekat menusuk hidung. Setelah merasainya kehangatan yang lembut merebak ke seluruh badannya. Lena merasakan keakraban yang luar biasa dalam rasa itu. Walaupun tidak pernah minum sup seperti ini di negaranya, ia memberikan rasa ketenangan yang ajaib. Di meja makan Denmark, fokusnya adalah pada daging kentang dan sos yang pekat. Sudah tentu itu juga rasa yang penting bagi Lena. Tetapi dia merasakan bahwa masakan Malaysia lebih menghargai gabungan pelbagai rempah dan bahan-bahan. Kelihatan ringkas, tetapi mengandungi lapisan rasa seperti simfoni yang harmoni. Selepas itu, atas jemputan Yasmin Lena menyertai kelab seni kulinari. Di sana dia mempelajari asas masakan Malaysia, memotong, menggoreng, merebus, mengukus, dan mereneh. Kali pertama memegang pisau dapur dan mencoba memotong sayur tangannya hampir terpotong. Dia berpeluh karena gementar. Tetapi selepas berlatih berulang kali kemahiran memotongnya beransur-ansur menjadi lancar. Tidak lama kemudian, memotong itu sendiri menjadi sesuatu yang menyeronokkan baginya. Selain itu, apabila dia mempelajari ukiran buah-buahan dan sayur-sayuran yang penting dalam masakan kenduri Malaysia, jiwa seni Lena mendapat inspirasi yang besar. Gagasan bahwa sayur-sayuran bukan sahaja bahan tetapi juga boleh dianggap sebagai karya seni sangat menarik perhatiannya. Memasak sama seperti melukis Lena tenggelam dalam mengukir bentuk-bentuk yang indah dari timun dan lobak merah. Apabila musim perayaan tiba, kelab itu juga mencoba membuat kuih raya, menyusun hidangan berwarna-warni di atas dulang besar. Proses itu seperti menyapu warna pada kanvas. Kekayaan rempah warna hijau yang cantik dari daun pandan dan warna coklat keemasan dari gula Melaka, gabungan elemen-elemen ini mencipta pemandangan perayaan. Guru pembimbing berkata, "Memasak mesti dibuat dengan hati." Kata-kata ini menyentuh hati Lena. Dia menyadari bahwa emosi mendalam yang ada dalam dirinya boleh diungkapkan dalam bentuk masakan. Pertemuan dengan kulinari Malaysia telah menunjukkan Lena jalan baharu. Saya mahu membawa senyuman kepada orang lain melalui masakan. Keputusan kecil ini kemudiannya akan menjadi daya penggerak besar dalam hidupnya. Selepas lebih setengah tahun belajar di Malaysia, Lena memutuskan untuk pulang ke Denmark buat sementara waktu. Apabila dia muncul di lapangan terbang,
Ayah dan ibunya Henrik dan Karen tersentak. Yang berdiri di sana bukan lagi anak gadis yang cepat marah dahulu. Posturnya tegak dan wajahnya memancarkan keyakinan yang tenang. Malah cara dia menarik beg pakaiannya juga berbeza dari sebelumnya. Apa yang mereka buat pada anak perempuan saya, yang komel Henrik menjerit dalam hatinya. Dalam teriakan itu bercampur kegembiraan kejutan dan sedikit rasa seperti kekesalan. Ibunya Karen memegang tangan anak perempuannya. Sentuhan yang hangat dan lembut itu adalah anaknya. Namun aura yang tenang dan matang itu membuatkan dia berasa seolah-olah orang lain telah mendiami tubuhnya. Perubahannya sangat besar. Lena awak betul-betul berubah. Kejutan kedua-duanya tidak lama kemudian bertukar menjadi perasaan yang rumit. Mengapa dia tidak dapat berubah begini semasa bersama kami? Persoalan ini membebani hati mereka. Lena tersenyum malu. Di Malaysia, semua orang banyak membantu saya. Saya tidak lagi keseorangan. Ibu bapak berpandangan sesama sendiri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kehidupan di Malaysia akan mengubah anak perempuan mereka dengan begitu mendalam. Henrik mendengar kata-kata Lena menyadari kekuatan yang teguh di matanya. Anak gadis yang dahulu hilang kawalan karena emosi kini dapat meluahkan perasaannya dengan kata-kata yang tenang. Perubahan ini adalah kejutan terbesar baginya. Sekembalinya ke rumah Lena bercerita tentang kehidupannya di Malaysia, kesukaran di dalam kelas interaksi dengan rakan-rakan kegembiraan yang diperoleh di hari kantin dan sukan tahunan dan pertemuan dengan kulinari Malaysia. Semua ini menyampaikan betapa pengalaman ini telah mematangkannya. Di Malaysia, tak apa kalau berbeza. Walaupun berbeza, pendapat semua orang menghargai perasaan dan komunikasi antara satu sama lain. Barulah saya sadar bahwa budi bahasa dan semangat muhibbah yang diajarkan oleh Meiling benar-benar wujud dalam kehidupan seharian. Mendengar kata-kata ini, air mata Henrik mengalir. Budi bahasa. Ini adalah nilai yang tidak ada di Denmark, tetapi dia menyadari bahwa semangat inilah yang telah menyelamatkan dan mematangkan anak perempuannya. Karen masuk ke dapur dan membakar hidangan Denmark yang telah lama tidak dimakan oleh Lena Fleskesver kulit babi panggang dan kentang. Sambil menghidangkan daging babi panggang yang rangup dengan kubis rebus dan jam cranberry yang manis, masam dia bertanya, "Macam mana makanan Denmark? Setelah lama tak makan. Awak lebih suka makanan Malaysia ke?" Lena tersenyum dan menggelengkan kepala. "Saya suka kedua-duanya. Makanan Denmark adalah akar saya. Makanan Malaysia adalah cabaran saya. Saya lengkap dengan kedua-duanya." Mendengar ini, air mata mengalir di pipi Karen. Begitulah keluarga yang bertemu semula, itu gembira dengan perubahan Lena. Tetapi pada masa yang sama, ada kerisauan yang tersembunyi di hati mereka. Jika Lena memilih jalan untuk maju di Malaysia, bagaimana mereka sebagai ibu bapa harus menyokongnya? Tetapi pada masa ini, mereka hanya boleh berbangga dengan hakikat bahwa anak perempuan mereka telah menjadi matang dan berdikari dan mendoakannya dalam diam. Selepas percutian singkat, Lena kembali ke Malaysia dan memulakan kehidupan baharu dengan semangat yang lebih proaktif. Satu soalan baharu tumbuh di hatinya, bagaimana untuk menggabungkan budi bahasa dan semangat muhibbah dengan jiwa seni yang ada dalam dirinya. Lena sejak kecil mempunyai kepekaan yang istimewa terhadap warna dan bentuk. Dia boleh tenggelam dalam melukis selama berjam-jam. Walau bagaimanapun, tumpuan ini kadang-kadang bertukar menjadi kemarahan menyukarkan hubungannya dengan orang sekeliling. Dia sering mengunci diri dalam dunianya sendiri dan tidak dapat menerima pendapat orang lain. Namun budi bahasa dan semangat muhibbah yang dipelajarinya di Malaysia telah menunjukkan kepadanya jalan untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Suatu hari di klub seni kulinari, Lena dan rakan-rakan membuat lempeng kelapa bersama-sama. Proses menyusun bahan-bahan berwarna-warni di atas lempeng adalah seperti melukis. Bagaimana untuk menyusun serbuk daging telur dadar kuning dan sayur-sayuran hijau akan mengubah keseluruhan tanggapan. Lena menumpukan perhatian dalam mereka bentuk susunan itu. Jika dahulu dia pasti akan berkeras bahwa caranya adalah yang betul dan tidak akan mengalah. Tetapi hari itu dia berbeza. Saya rasa taburan kelapa parut akan lebih harum di sini. Apa pendapat awak? Dia meminta pendapat rakan-rakan. Yasmin mencadangkan, kalau tambah sedikit lagi ulam di sini teksturnya mungkin lebih segar. Lena mengangguk gembira. Betul juga, itu pun bagus. Menghormati pendapat masing-masing sambil menyelesaikan sesuatu bersama-sama, proses ini adalah manifestasi semangat muhibbah dan memperkayakan jiwa seni Lena. Lempeng kelapa yang siap itu kelihatan seperti karya seni, menarik perhatian dan mendapat pujian daripada seluruh kelas.
Selain itu, Lena juga mencoba ukiran buah-buahan dan sayur-sayuran, membuat bunga dan bentuk awan dari timun dan lobak merah. Kerja yang halus ini memerlukan tumpuan yang tinggi, tetapi bagi Lena ini adalah masa saya. Tenaga berlebihan dalam dirinya menjadi sumber untuk mencipta karya yang indah. Guru pembimbing kelab itu melihat karyanya memuji Lena, kepekaan awak sangat hebat. Tetapi apa yang paling hebat ialah awak tidak lagi mengunci diri dalam dunia sendiri, tetapi belajar mencipta bersama rakan-rakan. Mendengar kata-kata ini, Lena berasa sangat terkesan. Saya boleh mencipta sesuatu yang lebih baik karena saya bersama semua orang. Apabila dia menyadari ini label anak yang mudah marah yang membelenggunya dahulu telah berubah menjadi sebahagian daripada bakat seninya. Pada waktu malam ketika menulis diari di bilik asrama, Lena menulis, "Ketegasan saya bukanlah kelemahan. Karena saya bertemu budi bahasa dan semangat muhibah, saya dapat mengubahnya menjadi kekuatan. Mulai sekarang saya mau mencipta karya yang boleh membawa senyuman kepada orang lain sama ada masakan atau lukisan." Dia yakin bahwa di akar setiap bentuk ekspresinya akan terkandung hati yang harmoni dengan orang lain. Kehidupan belajar Lena dipenuhi dengan cabaran setiap hari, tetapi setiap langkah membawanya ke hadapan, dan akhirnya membimbingnya ke persimpangan jalan penting untuk masa depannya. Pada suatu hujung minggu, dia mendapat peluang untuk berkongsi tarts nanas yang dibuatnya bersama rakan-rakan kelab kulinari di acara community. Walaupun gementar Lena menghulurkan tarts nanas yang dibungkus dengan teliti kepada pengunjung. Wah, sedapnya. Rasa inti nanasnya asli. Saat mendengar kata-kata itu, kehangatan merebak di hatinya. Ketegasan dan tenaga berlebihan yang dahulu menjadi puncak retakan persahabatan, kini telah bertukar menjadi kekuatan yang mampu membawa senyuman kepada orang lain. Malam itu, Lena kembali ke asrama dan melihat keluar tingkap. Dia membuka diarinya. Saya mahu berhubung dengan orang lain melalui seni dan masakan, dan menyebarkan semangat budi bahasa dan semangat muhibah ke seluruh dunia. Apabila pennya meluncur di atas kertas, dia teringat akan janji ayahnya Henrik. Tak kira betapa susahnya awak tak boleh putus asa. Kena teruskan sampai habis. Janji itu menjadi tonggak di hatinya. Tidak lama kemudian, waktu graduasi hampir tiba dan tiba masanya untuk memikirkan masa depan. Lena membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Saya mau belajar seni kulinari Malaysia secara formal. Apabila dia memberitahu ibunya Karen bahwa dia ingin melanjutkan pelajaran ke sekolah kulinari, Karen terkejut, tetapi berbangga, hatinya berdebar. Awak nak belajar masak. Ayahnya Henrik terdiam seketika, tetapi kemudian dia mengangguk kuat. Lena, karena itu jalan yang awak pilih. Kami akan menyokong awak sepenuhnya. Ini juga merupakan keazaman seorang bapa yang percaya bahwa anak perempuannya adalah individu yang berdikari dan melepaskannya ke jalan yang benar. Pada hari graduasi, Lena berdiri di atas pentas dan mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakannya dalam bahasa Melayu yang fasih. Dia berkata dia tidak mungkin sampai ke hari ini tanpa mailing, dan dia dapat mempelajari budi bahasa dan semangat muhibah karena sokongan rakan-rakan sekelasnya. Dia meluahkan semua ini dari lubuk hatinya. Selepas majelis, Yasmin berlari ke arahnya dan berkata, "Lena, kita kawan selamanya ya Lena." Mengangguk kuat dengan air mata di matanya. Pada hari dia akan kembali ke Denmark. Lena melihat pemandangan Malaysia yang luas di luar tingkap dan berjanji dalam hatinya, "Saya akan mengingati semangat budi bahasa dan semangat muhibah. Saya akan menghubungkan dunia dengan seni dan masakan." Impiannya adalah untuk menjadi jembatan yang menghubungkan Denmark dan Malaysia, menggabungkan teknik masakan Malaysia dengan kepekaan seninya sendiri, dan akhirnya menyampaikan hati yang hangat ini kepada orang di seluruh dunia. Kepercayaan ini tidak berbelah bahagi. Ibu bapak yang menunggu di lapangan terbang melihat anak perempuan mereka yang pulang dan air mata kegembiraan mengalir. "Selamat pulang, Lena." Apabila dia disambut dengan kata-kata itu, dia berbisik dari lubuk hatinya. Impian Lena baru bermula. Seorang gadis yang dahulunya cepat marah karena bertemu dengan semangat budi bahasa dan semangat muhibah mengubah jiwa seninya menjadi kekuatan. Jejak pertumbuhannya kini akan meluas ke seluruh dunia, menghargai perbezaan kehangatan keprihatinan, dan berjalan bersama orang lain ini mungkin benar-benar kuasa yang dimiliki oleh budaya Malaysia dan nilai penting yang diperlukan oleh dunia hari ini.